Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Menyambung pengajian kita pada pagi ini di dalam tafsiran ayat Tsummastawa 'alal 'arsy, yang merupakan tulisan ataupun karangan Dr. Syekh Said Fudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Hari ini bacaan kita pada muka surat 10. Setelah membicarakan bahawasanya kita memerlukan tafsiran dan ungkapan daripada salafus salih, hari ini akan dibawa ungkapan-ungkapan, nukilan-nukilan daripada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takallama kibarul a'immati yubayyinuna mawqifahum fi fahmi hadhihi al-ayati ay ayatil istiwa'i. Faqala al-imam Abu Hanifah lamma su'ila 'anil istiwa'i man qala la a'rifu Allah fis sama'i am fil ardi kafara li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan kafara. Telah berkata oleh ulama-ulama yang hebat, yang besar. Ulama-ulama besar telah menyebut dan menjelaskan mauqifahum, telah menyebut dan menjelaskan mauqifahum, stand mereka, pendirian mereka di dalam memahami ayat istiwa ini. Yang pertama, nukilan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Nukilan ini dipetik daripada kitab Al-Fiqhul Absat, karangan Al-Imam Abi Hanifah, dan ditahqiq oleh Al-Allamah Zahid Al-Kautsari. Apa kata Al-Imam Abu Hanifah apabila ditanya tentang al-istiwa? Kata beliau, man qala la a'rifu Allah fis sama'i am fil ardi kafarah. Siapa yang berkata aku tidak tahu adakah Allah itu di langit ataupun Allah itu di bumi, siapa yang mengucapkan perkataan ini, kafirlah ia. Ini nukilan daripada Al-Imam Abi Hanifah. Apakah alasannya? Apakah alasan hukum yang disebutkan tadi? Lianna, kerana ungkapan ini, ucapan ini membayangkan ataupun mewahamkan bahawasanya bagi hak, maksudnya bagi Allah itu ada tempat, dan barang siapa
yang menyangka, beriktikad, berimajinasi bahawasanya al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tempat, maka kafirlah ia. Ini sebagai tafsiran bagi perkataan al-Imam Abi Hanifah. Man qala la a'rifu Allah fis samai am fil ardi kafara. Nukilan pertama. Nukilan yang seterusnya daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i istawa bila tashbih. Wa saddaqtu bila tamthil. Wattahamtu nafsi fil idraki. Wa amsaktu 'anil khawdi fi dhalika kullal imsak. Apa kata al-Imam Asy-Syafi'i? Istawa bila tashbih. Allah Subhanahu wa taala beristiwa tanpa ada unsur tashbih, tanpa ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk. Bila Al-Quran sebut istawa, maka kita sebut istawa. Bila Al-Quran menyebut summastawa 'alal 'arsy, maka kita menisbahkan sifat istawa itu kepada Allah. Apabila Al-Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa, telah beristiwa ia, bila tashbih, bila tashbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa saddaqtu bila tamsil, dan aku membenarkan bahawasanya Allah bersifat dengan istawa. Itu maksud wasaddaqtu. Aku membenarkan, aku beriman bahawasanya Allah itu bersifat dengan istawa bila tamthil, tanpa aku menyamakan Allah dengan makhluk. Istawa bila tashbih, wasaddaqtu bila tamthil. Aku menisbahkan Allah itu beristiwa tanpa aku menyerupakan Allah dengan makhluk. Wattahamtu nafsi fil idrak, dan aku meragui diriku, dan aku tidak percaya pada diriku di dalam kemampuan untuk mengetahui hakikat istawa. Jadi perkataan wattahamtu nafsi maksudnya apa? Aku tidak percaya, aku meragui diri aku mempunyai kemampuan idrak, idrakul haqiqah. Diri aku tiada kemampuan untuk memperolehi idrakul haqiqah bagi istawa itu sendiri. Wa amsaktu 'anil khawdi fi dhalika kullal imsak, dan aku menahan diriku daripada membincangkan, daripada menjerumuskan diri dalam perkara membincangkan apakah itu istawa. Aku menahan diriku daripada membincangkan apakah itu istawa secara bersungguh-sungguh. Secara bersungguh-sungguh aku menahan diriku daripada khawd, daripada masuk ke dalam perbincangan ini. Ini adalah mauqif al-Imam Syafi'i. Cuba kita lihat dan perhatikan betul-betul. Adakah mauqif
Al-Imam Syafi'i ini menunjukkan beliau ini melakukan i'tiqad seperti mana yang didakwa oleh golongan yang mendakwa diri mereka ini adalah apa? Adalah salaf. Adakah di sini maknanya adalah taslimul kaifiyah, isbatul julus wa taslimul kaifiyah? Tidak. Al-Imam Syafi'i beriman dengan lafaz yang disebutkan dan meragui diri mengetahui maknanya dan serahkan urusan itu kepada Allah, menahan diri daripada khawd, masuk dalam membincangkan tafsiran-tafsirannya, iaitu beliau mengelakkan daripada takwil, ta'yinul murad, dan dalam masa yang sama ittahama nafsahu fil idrak. Itu perkataan Al-Imam Syafi'i. Tidak berbeza perkataan Al-Imam Syafi'i dengan apa yang kita tafsirkan perkataan tafwid. Inilah tafwidus salaf. Ya, ada sebahagian orang mengupayakan, melakukan cubaan untuk mengatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i beriktikad seperti iktikad yang diwar-warkan oleh mereka, iaitu taslimul kaifiyah. Seolah-olahnya menggambarkan Al-Imam Syafi'i ini sama macam kami iktikadkan, iaitu seperti mana kami beriktikad Allah itu duduk di atas arash, begitu juga Al-Imam Syafi'i. Sedangkan kalau kita amati, perhati dan teliti, perkataan Al-Imam Syafi'i terlalu jauh daripada apa yang mereka war-warkan, apa yang mereka nisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Ahmadu istawa kama akhbara la kama yakhturu lil bashari. Beristiwa ia Allah seperti yang dia khabarkan, seperti mana Allah khabarkan bahawasanya dia beristiwa, maka kita mengisbatkan istiwa tersebut. La kama yakhturu lil bashar, istawanya Allah itu seperti mana yang dikhabarkan, bukan seperti yang terlintas dalam imajinasi manusia, bukan seperti yang diimajinasi oleh sebahagian orang. Istawa itu maknanya duduk, bukan. Selagi mana istawa itu kamu tafsirkan dengan tafsiran yang kamu imajinasi dan bayangkan, bukanlah istawa maknanya seperti itu. Istawa seperti yang dikhabarkan dia telah beristiwa, maka kita mengisbatkan bahawasanya dia telah beristiwa tanpa memasukkan campur tangan waham, tanpa memasukkan campur tangan imajinasi daripada pihak kita. Cantik perkataan Al-Imam Ahmad, istawa kama akhbara la kama yakhturu lil bashari. 3 orang a'immah mujtahidin telah dibawa nukilan mereka. Masih berbaki Al-Imam Malik. Apa kata Al-Imam Malik? Wa ammal imamu, kalau ambil bawa bank satu lagi. Wa ammal imamu Malik, yang ini yang masyhur. Yang ini yang masyhur, nukilan daripada Al-Imam Malik. Perhatikan betul-betul, apakah nukilan ataupun riwayat yang sahih daripada Al-Imam Malik berkaitan masalah ini. Wa qala al-imam wa amma al-imamu Malikun faqad jaa ahaduhum wa qala lahu
ya Aba Abdillahi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Sebelum kita masuk pada perkataan Al-Imam Malik, perhatikan dahulu soalan yang ditanya. Perhatikan dahulu soalan yang ditanya oleh lelaki itu. Barulah kita dapat faham apakah perkara yang telah diingkari oleh Al-Imam Malik. Apakah perkara yang telah diingkari oleh Al-Imam Malik. Barulah tafsiran perkataan Imam Malik itu ditafsirkan secara betul. Ditafsirkan dengan betul. Jadi lelaki ini telah berkata, wahai imam. Apa kata lelaki ini? Wahai imam, wahai Aba Abdillah, iaitu Al-Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Beliau kata, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya nak tahu bagaimanakah beristiwanya Allah. Allah beristiwa tu bagaimana? Soalannya kaifah. Bagaimana beristiwanya Allah? Soalan ini telah diingkari oleh Al-Imam Malik. Apa yang Imam Malik ingkar itu dapat kita faham apakah yang dilarang daripada kita ketika membincangkan perkataan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu sebagai memberi respon dan menjawab perkataan ataupun soalan daripada orang tersebut, kata Imam Malik, wa qala al-imamu Malikun kama ruya anhu fi ba'dhi riwayati al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Ini dalam sebahagian riwayat. Dalam sebahagian riwayat yang lain yang kita dah sebut berkali-kali, wal kaifu ghairu ma'qul. Ada juga riwayat yang berbunyi wal kaifiyatu majhulatun. Dalam riwayat ini wal kaifu majhulun. Lihat apakah tafsiran yang telah dilakukan oleh ulama bagi perkataan ataupun ucapan Al-Imam Malik ini. Kita tidak mahu mentafsirkan daripada pihak diri kita, bahkan kita mengambil tafsiran ulama-ulama bagi ungkapan dan perkataan Imam Malik ini. Wa qad fassaraha ba'dul ulama'i, telah mentafsirkan akan dia. Telah mentafsirkan akan dia itu boleh kita kata maqulatu al-Imam Malik, ataupun tu kembali kepada riwayah daripada Imam Malik. Telah mentafsirkan oleh sebahagian ulama perkataan ataupun riwayat daripada Imam Malik. Apa kata mereka? Apa kata sebahagian ulama ketika menafsirkan perkataan Al-Imam Malik? Qauluhu al-istiwa'u ma'lumun. Perkataan pertama yang ingin ditafsirkan, apakah maksud al-istiwa'u ma'lumun? Tengok ni. Inna uqulana dallatna ala innal istiwa'a. Bukan inna tu anna lah. Ala annal istiwa'a al-la'iqa billahi huwal istila dunal istiqrar wal julus li'annahuma min sifatil ajsa. Ini tafsiran yang berbeza
daripada yang biasa kita tafsirkan. Sebahagian ulama mentafsirkan perkataan al-istiwa'u ma'lumun sebagai apa? Sebagai tafsiran seperti berikut. Inna uqulana, sesungguhnya akal kita menunjukkan, mengarahkan kita kepada pemahaman bahawasanya al-istiwa, istiwa yang layak bagi Allah ini adalah al-istila. Al-istila maksudnya menguasai. Bukanlah al-istiwa yang layak bagi Allah itu memberi makna menetap ataupun duduk. Kerana istiqrar dan juga julus, kedua-duanya adalah termasuk daripada ciri-ciri jisim. Sedangkan zat Allah Ta'ala ini munazzahun, suci ia daripada disifatkan sebagai berjisim. Kerana sesuatu yang bersifat dengan berjisim, maka dia baharu. Sedangkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu qadim. Ini tafsiran bagi perkataan al-istiwa ma'lum. Sebahagian ulama mentafsirkan perkataan Imam Malik al-istiwa ma'lum sebagai al-istiwa'u ma'lumun wuruduhu fil Quran. Bermula istiwa diketahui datang ia, datang sebutannya di dalam Al-Quran. Kemudian kita pergi pula pada perkataan wal kaifu majhulun. Ma'nahu anna dhatallahi ta'ala la tusafu bil ahwalil muta'alliqati wal hayatil hissiyati minat tarabbu'i wa nahwihi. Wal kaifu majhul. Wal kaif majhul. Ditafsirkan perkataan wal kaifu majhulun ni sebagai apa? Maknanya zat Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan ataupun tidak bersifat dengan keadaan-keadaan al-muta'aqqilah, bukan muta'alliqah tu, al-muta'aqqilah ataupun al-muta'aqqalah. Wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Apa maksud wal kaifu majhul? Berdasarkan riwayat wal kaifu majhul, maksudnya zat Allah ini tidak mempunyai ciri-ciri ataupun tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang boleh ditakul. Yang boleh apa? Yang boleh dita'akul, muta'aqqalah. Dia tidak bersifat dengan keadaan-keadaan, dengan kaifiat-kaifiat yang boleh dicapai oleh akal. Contohnya duduk, contohnya bersemayam. Maka Allah suci daripada bersifat dengan keadaan-keadaan yang boleh digapai keadaan itu dengan akal. Al-ahwalil muta'aqqalah wal hayatil hissiyah. Dan keadaan-keadaan ataupun bentuk-bentuk yang boleh dicapai oleh panca indera. Contohnya apa? Tarabbu', bersila. Allah bebas daripada semua kaifiat-kaifiat, semua ahwal-ahwal, semua hay'ah-hay'ah, sama ada yang berbentuk muta'aqqalah, yang boleh dita'akkul oleh akal, ataupun yang boleh dicapai oleh panca indera. Itu tafsiran bagi perkataan wal kaifu majhulun. Wa qawluhu wal imanu bihi wajibun, dan bermula beriman dengannya al-istiwa, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mengingkari perkataan al-istiwa boleh mengeluarkan seseorang itu daripada dairatul Islam, dan bermula beriman dengan istiwa hukumnya wajib.
Sebab apa hukumnya wajib? Sebab datangnya perkataan istawa di dalam Al-Quran. Wassu'alu anhu bid'atun. Perkataan Al-Imam Malik, ungkapan Al-Imam Malik yang menyatakan bertanya tentang apakah itu istawa, memasukkan diri, menjerumuskan diri dalam memeleretkan perbincangan dan pentafsiran bagi istawa, perbuatan itu bertanya pun tak boleh. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kenapa pula? Kenapa pula bertanya tentang kaifastawa itu adalah bid'ah? Tengok apa tafsiran bagi ungkapan ini. Li'annahu lam tajril 'adatu bisu'ali anhu minas salafi bal yufawwiduna ma'rifatahu 'ala at-tahqiqi ila Allah ta'ala. Sebab apa jadi bid'ah ni? Bid'ah ni bertanya ni jadi bid'ah. Bila sebut bid'ah ni maknanya salaf. Salaf sebelum Imam Malik tu tak pernah buat, iaitu para sahabat dan tabi'in. Sebab apa bertanya tentangnya, melontarkan perkataan kaifastawa itu jadi bid'ah? Sebab apa? Li'annahu, kerana tidak berlaku adat sebelum ini bertanya tentangnya. Tidak berlaku adat daripada salaf yang bertanya kaifastawa. Tidak berlaku adat. Bahkan mereka menyerahkan mengetahuinya secara pasti kepada Allah. Mereka tak campur tangan, masukkan diri dalam membicarakannya, menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. Selesai. Kemudian ditambah lagi syarahan. Wa bina'an ala hadha tafsiri li kalimatil imam Malikin la yakunu mufawwidan bal yakunu al-imamu Malikun muawwilan wa dhalika li annahu qad fassara ma'na al-istiwa'i bima dhakarnahu nahnu wa huwa al-ma'na as-sahih wa nafa an yakuna ma'nahu يستلزم الاستقرار والجلوس وهذا هو مذهب جمهور العلماء وإن كان هذا هو المعنى الذي أراده مالك من كلمته فإن الأصل أن مذهب السلف كان هو التأويل دون التفويض خلافا لما هو مشهور وقد يستعجب بعض الناس هذا التفسير لكلام الإمام فنقول له نحن قد يفهم كلام الإمام على معنى آخر مغايرا للأول غير متضاد معه ولا مناقض له وذلك كما يلي. Ini lain sikit ni daripada yang kita biasa baca, khususnya pada tafsiran perkataan al-istiwa'u ma'lumun. Jadi apa kata beliau? Berasaskan tafsiran ini. Ini tafsiran sebahagian ulama. Berasaskan tafsiran ini. Berasaskan tafsiran bagi perkataan Imam Malik ini. Maka Imam Malik bukanlah bermazhab tafwid. Kalau kita tafsirkan al-istiwa maklum sama macam tafsiran yang dibuat oleh sebahagian ulama, maka al-Imam Malik ini bukan daripada mufawwidin, tetapi bahkan al-Imam Malik ni dia jadi muawwil, orang yang takwilkan. Ini berdasarkan tafsiran ini. Sebab apa? Sebab apa dakwaannya begitu rupa? Kenapa kita dakwa kalau kita tafsirkan, kalau kita ikut tafsiran sebahagian ulama bagi perkataan Imam Malik, maka yang dipakai oleh Al-Imam Malik bukanlah tafwid, tetapi sebenarnya takwil. Mengapa demikian?
Mengapa demikian? Wadzalika, yang demikian itu, yang demikian itu, yang demikian itu apa? Yang demikian dakwaan kami. Dakwaan kami bahwasanya kalau berasaskan tafsiran ini, Imam Malik termasuk dalam golongan mufawwidin ataupun muawwilin, termasuk golongan muawwilin. Sebab apa? Li'annau, kerana sesungguhnya beliau telah mentafsirkan ataupun telah ditafsirkan makna istawa seperti mana yang kita sebutkan. Iaitu istawa itu ditafsirkan dengan makna apa? Dengan makna istilah. Jadi al-istiwa maklum itu, sebagian ulama tafsirkan maklum, istiwa tu maklum. Apa maksud maklum? Maklumlah dia ini, makna dia bukan makna duduk, bukan makna menetap. Maklum tu maksudnya maklum. Tak mungkin makna dia adalah makna yang akal tolak. Maknanya adalah makna yang ada serupa dengan makhluk. Akal menunjukkan bahawasanya maknanya itu adalah istilah. Itu ditafsirkan. Maklum itu ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai apa? Maklum. Istiwa ni maklum. Dia ini bukanlah makna duduk. Dia ini bukanlah makna menetap, tetapi dia adalah suatu makna yang mana akal menunjukkan padanya, iaitu maknanya adalah istiwa. Jadi telah ditafsirkan, mana ada unsur tafsir bagi perkataan Al-Imam Malik. Jadi kalau ada unsur tafsir, ini tak dipanggil tafwid, ini dipanggil takwil. Ini dipanggil takwil. Dan makna yang ditafsirkan istawa dengannya adalah makna yang sahih. Wa nafa an yakuna ma'nahu yastalzimul istiqrar wal julusah. Dan beliau telah menafikan bahwasanya istawa itu adalah apa? Adalah makna yang mana makna itu melazimi menetap dengan duduk. Dan inilah mazhab majoriti ulama. Inilah apa? Mazhab majoriti ulama. Wa idza kana hadha huwa al-ma'na alladhi aradahu al-Imam Malik min kalimati. Kalaulah inilah makna yang Imam Malik maksudkan daripada ungkapan beliau, kalau inilah maksudnya, fa innal asla anna madhhab as-salafi kana huwa at-ta'wil duna at-tafwid khilafan lima huwa masyhur. Jikalaulah perkataan Imam Malik itu beginilah tafsirannya, maka dia akan menatijahkan apa? Imam Malik ini kan salaf, maka dia akan menatijahkan bahawasanya mazhab salaf ini takwil. Dia akan apa? Dia akan menatijahkan maksud ataupun makna bahawasanya mazhab salaf ini adalah takwil. Ia bertentangan dengan apa? Dengan perkara yang sudah menjadi masyhur, bahawasanya mazhab salaf ini adalah tafwid. Wa qad yasta'jibu ba'dun nasi hadha at-tafsiri wa qad yasta'jibu ba'dun nasi hadha at-tafsira li kalamil imam. Mungkin kadang-kadang sebahagian orang telah merasa pelik. Memang pelik pun. Ini pun kali pertama saya dengar al-istiwa maklum ditafsirkan dengan tafsiran itu. Berikutnya Syekh Saifuddin akan bawa tafsiran yang biasa orang tafsirkan. Jadi kata Syekh, mungkin akan ada sebahagian orang yang merasa pelik melihat ataupun membaca tafsiran ini yang dibuat bagi perkataan Al-Imam Malik. Jadi kalaulah mereka ni rasa pelik, kalau mereka rasa hairan, bagaimana perkataan Imam Malik ini ditafsirkan dengan satu bentuk tafsiran yang berbeza daripada yang kebiasaan ditafsirkan perkataan Imam Malik
Kalau kamu rasa pelik, fanaqulu lahu nahnu. Kami kata begini pada kamu, kepada dia. Qad yufhamu mungkin ataupun sesungguhnya difahami juga perkataan Imam Malik ini dengan satu makna yang lain. Difahami dengan satu makna yang lain, yang makna tersebut tidaklah berbeza sebenarnya dengan makna yang pertama dan tidak bertentangan dengannya. Kalau kamu rasa pelik dengan tafsiran yang dibuat oleh sebahagian ulama ini, perkataan Imam Malik itu juga difahami dalam satu lagi makna, satu lagi cara, satu lagi bentuk, yang mana makna yang kedua ini sebenarnya tidak berbeza dengan makna pertama. Ataupun dalam erti kata yang lain, tafsiran kedua ini tidak berbeza dengan tafsiran yang pertama. Macam mana tu? Macam mana tu? Apa maksud dakwaan bahawasanya tafsiran yang kedua tidak bertentangan dengan tafsiran yang pertama? Bagaimana itu untuk faham? Wadzalika kama yali. Yang demikian itu, yang demikian itu kembali kepada apa? Kembali kepada dakwaan bahawasanya tafsiran, ada tafsiran yang lain yang akan ditujukan bagi ungkapan Al-Imam Malik, yang tafsiran tersebut tidaklah bertentangan sebenarnya dengan tafsiran yang pertama. Wadzalika, yang demikian itu, yang demikian dakwaan tadi seperti berikut. Kita tengok apakah tafsiran yang lain bagi perkataan Imam Malik. Qauluhu al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa'u ma'lumun. Ini yang masyhur. Ay ma'lumun dzikrul istiwa'i fil Qur'anil Karimi wa ma'lumun nisbatuhu ay nisbatul istiwa'i ila Allah Ta'ala. Perkataan al-istiwa maklum ni maksudnya al-istiwa ni maklum, diketahui. Diketahui apa? Diketahui adanya sebutan istiwa dalam Al-Quran. Diketahui apa? Bahwasanya sebutan istawa itu memang ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua, maksud maklum, diketahui, dimaklumi bahwasanya perkataan istawa itu telah dinisbahkan kepada Allah, seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian wa amma qauluhu, tengok, wal kaifu majhul. Apa maksud wal kaifu majhul? Maknahu, maksud ataupun makna wal kaifu majhulun ni maknanya apa? Anna nisbatal istiwa'i lil kaifi majhulatun la na'rifuha la fil Qur'ani wala fi sunnati wala fi kalami ahadin minal ulama'il mu'tabarin, ay anna asla nisbatil kaif ghairu ma'lumatin bal majhulatun wa ma kana kadzalika fahuwa mardud. Nampak? Inilah tafsirannya. Kalau sebahagian orang tafsirkan perkataan wal kaifiyatu majhulun ataupun wal kaifu majhulun, mereka kata tengok, Al-Imam Malik pun isbatkan istawa pada Allah dan mereka menyerahkan kaifiat. Al-Imam Malik menyerahkan kaifiat. Maknanya istawa itu maknanya duduk, tetapi kaifiat duduk itu kami tak tahu. Nampak tak? Tapi tengok tafsiran bagi perkataan Imam Malik yang dibuat di sini, perkataan wal kaifu majhul ni maksudnya kaif majhul, tak diketahui. Maksudnya menisbahkan istawa dengan kaif. Bertanya soalan kaifastawa tu, menisbahkan istawa kepada kaif. Menggandingkan perkataan istawa dengan kaifa adalah benda yang majhul, benda yang tak pernah diketahui.
tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dan tiada juga pada perkataan seorang pun daripada ulama yang muktabah. Maksudnya apa? Asal usul menisbahkan kaif kepada istawa itu ghairu ma'lumah, tak diketahui. Tak diketahui. Sebab itu jadi bid'ah tu. Sebab itu dia jadi bid'ah. Nampak tak? Bal majhulah. Tak diketahui. Wa ma kana kadzalika, dan barang yang bersifat dengan yang demikian itu maka dia tertolak. Oleh sebab itu, oleh sebab maksud wal kaifu majhulun seperti yang kami sebutkan tadi, Imam Malik telah susuli perkataannya dengan wal imanu bihi wajibun. Walaupun kamu tidak mengetahui apakah maknanya istawa, tetapi apa? Ai al istiwaul ma'lumu wajibun. Ai al imanu bi mujarradil istiwa'il ma'lumi wajibun. Ai al imanu bi mujarradil istiwa' kama dzukira fil Qur'ani wajibun. Maksud wal imanu bi wajibun tu maksudnya apa? Beriman dengan istawa yang maklum tadi. Beriman dengan istawa yang maklum. Maklum apa? Maklum ada sebut dalam Quran. Wajib. Hukumnya wajib satu orang Muslim mengimani bahawasanya Allah beristiwa. Sebab apa wajib? Sebab Quran nyatakan. Sebab apa wajib? Sebab Quran sebutkan. Beriman dengan semata-mata perkataan istawa yang dimaklumi wujudnya, datangnya dalam Al-Quran, hukumnya wajib. Wa amma su'alu anhu bi kaifa fahuwa bid'atun wa ma'na bid'ah kama huwa muqarrarun ay mubtadi'un mukhtari'un atau mubtada'un mukhtara'un lam yakun ma'rufan min qabli. لأن مجرد نسبة الكيف إليه تعالى فيها تجسيم وتشبيه كما مضى وما كان بدعة فهو مردود ولذلك يفهم لماذا أمر بعد ataupun أمر بعد ذلك بالرجل أن يخرج من المسجد ataupun أن يخرج من المسجد. Jadi bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kenapa pula bid'ah? Makna bid'ah ni seperti mana yang maklum, dia adalah mubtada'un mukhtara'un, benda yang direka, benda yang dicipta, yang tak pernah diketahui sebelum ini. Kerana apa? Sebab apa dia jadi bid'ah? Ada je benda bid'ah tak ada sebelum ini tapi tidak diingkari. Dia jadi bertanya kaifas tawa tu dia jadi bid'ah. Sebab apa? Kerana semata-mata menisbahkan kaif kepada Allah. Bila satu orang tu dia tanya zat Allah itu dengan soalan kaifah, kaifallah contohnya, kaifastawallah. Jadi bertanya dengan soalan kaifa istawa itu, bertanya apa? Bertanya dengan soalan kaifastawa itu semata-mata menisbahkan kaifa dengan istawa. Dia adalah perkara yang di dalamnya ada unsur menjisimkan Allah dan ada unsur mentashbihkan Allah. Maknanya Imam Malik nampak orang ni dalam otak dia ni ada akidah tajsim. Maksudnya dia puas hati dan beriktikad memang Allah itu begini. Cuma dia nak tahu cara je. Bertanya tentang bagaimana itu sebenarnya berpunca daripada suatu akidah yang sudah sedia ada dalam diri, iaitu akidah dan beriktikad Allah itu melakukan perbuatan yang dinamakan duduk. Dia tak akan tanya perkataan kaifa istawa itu dengan soalan kaifa istawa, melainkan dalam hatinya sudah ada suatu bentuk i'tiqad bahawasanya adanya jisim bagi zat Allah. Jadi benda ni memang benda yang bid'ah dalam akidah, bid'ah tajsim dan bid'ah tashbih.
Dia dalam diri dia ni dah ada mengimajinasi, mentashbih zat. Itu yang dia sampai nak tanya tu. Kalau bagi dia zat Allah Ta'ala itu zat yang boleh diakalkan. So bila zat itu boleh diakalkan, bolehlah ditanya dengan soalan kaifah. Tapi orang yang mana iktikadnya salim, dia murni dalam iktikadnya, dia tak akan mempunyai idea untuk bertanya soalan kaifastawa. Maka benda yang bid'ah ini ditolak. Yang demikian itu dapat kita faham kenapa Imam Malik menyuruh lelaki ini dibawa keluar daripada masjid. Wa bina'an ala hadha at-tafsiri wa syar'i li kalam al-imam yakunu al-imam mufawwidan at-tafwid as-sahiha wa huwa as-sukutu 'an asy-syai'i ma'a nafyi al-lawazim al-fasidati aw ma yatawahamu annahu min al-lawazim wa dhalika kat-tajsimi wat-tahayyuzi wal-kauni fi makanin wal harakah وغير ذلك وهذا هو التفويض عند أهل السنة ولذلك يقولون عنه إنه تأويل إجمالي لأنه بالحقيقة ليس سكوتا محضا بل سكوت عن التفصيل وليس سكوتا عن المعنى العام المفهوم فإن كل من قرأ الآية الاستواء يفهم منها أن الله تعالى قادر على كل شيء مسيطر على الكون حكيم مدبر لشؤون الخلائق ومثل هذا المعنى لا يسكت عنه السلف ولكنهم لا ينظرون بل لا يحملون بما وراء بل يسكتون. Berasaskan tafsiran ini, berasaskan apa? Berasaskan tafsiran ini dan syarah begini bagi perkataan Al-Imam Malik. Kalau kita tafsirkan perkataan Imam Malik dengan tafsiran seperti ini, maknanya Imam Malik ni telah melakukan tafwid. Imam Malik telah melakukan tafwid yang sahih. Apa dia tafwid yang sahih ni? Tafwid yang sahih ini adalah diam. Tafwid yang sahih adalah apa? Adalah diam daripada sesuatu. Diam. Tak campur tangan dalam tafsirkan. Inilah tafsir yang sahih. Kalau kita tafsirkan begini, maka maknanya Al-Imam Malik melakukan tafwid. Dan tafwid yang dilakukan adalah tafwid yang sahih. Yang makna tafwid yang sahih, diam daripada sesuatu bersama menafikan lawazim yang fasidah, menafikan, menisbahkan Allah daripada perkara-perkara yang lazim, yang mana rosak. Apa dia tu? Apa dia perkara lawazim yang fasidah akan disebutkan, ataupun apa yang apa yang dibayangi atau disangka dia adalah lazim. Sebab itu orang yang mana dia beriktikad duduk, dia tak akan berhenti iktikad setakat duduk je. Dia akan dalam masa yang sama akan beriktikad juga benda-benda yang merupakan kelaziman daripada duduk. Bila satu orang itu duduk, apa lazim daripada duduk? Mengambil tempat. Apa lazim daripada duduk? Maka maksudnya zat itu berjisim, zat itu berada di satu tempat, dan zat itu melakukan harakah dan lain-lain. Faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan lawazim. Ada sebahagian mereka yang dia nak lepaskan diri daripada orang panggilnya sebagai tashbih ataupun tajsim, mengatakan istawa itu maknanya duduk, tapi duduk yang layak bagi zat Allah. Kami elakkan diri kami ni daripada walaupun zatnya duduk tapi tidak mengambil tempat. Macam mana bila kita tanya, macam mana bila satu orang duduk atas arash tapi kamu kata tak mengambil tempat? Yang tu jangan fikir, yang tu kita tafwid. Nampak tak? Jadi mereka rasa dengan cara macam tu dah panggil tafwid.
Allah duduk. Kalau kita tanya duduk maknanya ada tempat lah. Tak. Kalau manusia, kalau makhluk ni duduk tu ada tempat. Tapi Allah ni duduk tak ada tempat. Lepas tu kita tanya macam mana? Dia kata itu jangan fikirlah, jangan tanyalah. Maka maknanya di sini dia cuba menolak hukum akal. Menolak apa dia? Menolak hukum akal. Sebab benda itu lazim. Benda itu adalah lazim. Bila kamu beriktikad begini, lazimlah daripadanya perkara-perkara yang merupakan rosak maknanya untuk dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala. Inilah sebenarnya tafwid di sisi Ahlus Sunnah. Tafwid di sisi Ahlus Sunnah apa dia? As-sukutu 'ani syai'i wa nafyu al-lawazimil fasidati. As-sukutu 'ani syai'i wa nafyu al-lawazimil fasidah. Maka inilah tafwid di sisi Ahlus Sunnah. Oleh kerana itu, walidzalika yaquluna anhu. Ini selalu kita dah sebut. Sebenarnya salaf-salaf ini walaupun kita sebut tafwid, tetapi di dalam tafwid itu ada unsur takwil ijmali. Apa dia? Di dalam tafwid itu ada unsur takwil ijmali secara ijmal. وهذا هو التفويض عند أهل سنتي ولذلك يقولون عنه عن التفويض. Oleh kerana itu mereka, maksudnya para ulama telah berkata tentang tafwid tersebut bahwasanya di dalam tafwid tersebut ada unsur takwil tapi secara ijmal. Apa maksud dia? Apa maksud dalam tafwid yang dinisbahkan kepada salaf, di dalamnya ada unsur takwil ijmali? Sebab apa? Sebab kalaulah tafwid tanpa ada unsur takwil, dia makna lain. Tetapi di dalam tafwid itu ada unsur takwil tapi secara ijmal. Apa dia maksud dia? Cuba tengok. Li'annahu fil haqiqati laisa sukutan mahdan bal sukutun anit tafsili wa laisa sukutan anil ma'nal 'amil mafhumi. Kerana hakikatnya perbuatan mereka itu bukanlah diam semata-mata. Bukanlah apa? Bukanlah diam semata-mata. Ini nak faham ni apa maksud takwil ijmali. Apa maksud khalaf takwil tafsili, salaf takwil ijmali. Apa maksud dia? Sebab dalam sukut dan tidak mentakyinkan maknanya, dia bukanlah sukut diam semata-mata. Bukan. Tetapi apakah diam-diam daripada salaf itu? Mereka ini mendiamkan diri daripada mentakyinkan ahadim minal muhtamalat. Daripada mentakyinkan salah satu daripada makna yang ihtimal daripada perkataan tersebut. Ataupun dengan bahasa ringkasnya, mereka mendiamkan diri daripada memperincikannya. Yang itu, mereka ni diam daripada memperincikan, tetapi mereka tidak diam daripada makna am yang dapat difahami. Sebab golongan ni, contohnya Syekh Ibn Taymiyah, perkataan beliau ni kena faham betul-betul. Ibn Taymiyah lebih banyak menyerang tafwid daripada takwil. Ibn Taymiyah lebih banyak menyerang tafwid daripada takwil. Beliau mengatakan tafwid yang kamu tafsirkan tu, itu bukan salah punya. Nampak tak dia punya modus operandi? Kita pun salaf, kita kata kita salaf. Mereka kata mereka salaf. Jadi bila ulama tafsirkan apa maksud tafwid salaf, dia kata tak.
Salaf punya tafwid itu bukan macam kamu kata, tapi macam kami kata. Kita kata bukan macam kamu kata, macam kami kata. Dia pusing kat situ. Jadi pusing kat situ kena betul-betul amati, adakah di situ ada pencerobohan, dia panggil. Melakukan mencorobohi perkataan salaf dan ditempelkan kepada diri, sedangkan salaf berlepas diri daripada tafsiran kamu. Salaf berlepas diri daripada tafsiran kamu, nak masukkan salaf ini dalam golongan kamu yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan bahawasanya sesungguhnya tafwid. Ini perkataan Ibnu Taimiyah dalam mukaddimah kita Al-Qaulut Tamam. Dia membahaskan tentang tafwid di bawah satu mukaddimah yang dicatatkan oleh Mufti Taqi Al-Uthmani. Maka beliau merasa sugul, merasa tidak patut atas perbuatan Syekh Ibnu Taimiyah yang mensifatkan tafwid sebagai syarru bid'ah, bid'ah yang paling buruk. Jadi oleh kerana itu kita dalam membahaskan perkara ini jangan hanya fokus kepada pendalilan takwil. Tak, kita perlu fokus juga, bahkan lebih lagi daripada takwil, terhadap apa? Apakah yang sebenarnya cara berinteraksi salaf. Tafwid sebenar bagi salaf ni apa? Dan perlu amati, perhati, teliti nukilan-nukilan daripada salaf dan kemas supaya tidak boleh dicerobohi oleh pihak yang mengambil nama salaf, mendempelkan kepada diri sendiri dan mengupayakan tafsiran-tafsiran bagi perkataan salaf dengan tafsiran-tafsiran yang akhirnya menjerumuskan kepada tajsim. Dan kata Syekh Ibn Taimiyah bahawasanya tafwid yang kamu kata itu sebenarnya bukan salah punya. Tidak lain, tidak bukan, dia adalah tajhil. Ini yang disugulkan oleh Syekh Mufti Taqi Uthmani. Maka adalah perbuatan yang tidak patut apabila menisbahkan perbuatan tafwid itu sebagai syarru bid'ah. Syarru bid'ah ini adalah perbuatan yang tidak patut dan hanya memecahkan saf-saf orang Islam yang sekian lama memakai tafsiran seperti itu. Jadi nampak tak? Jadi kena faham betul-betul. Ini biasa berlaku ni. Gunakan nama tapi makna diseleweng. Gunakan nama tetapi makna itu diseleweng. Teruskan. Jadi sebenarnya salaf ini bukanlah dia kata ayat itu langsung tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham secara harfi, tetapi berdasarkan siyak sabak. Ini konsep daripada awal perbahasan kita ni dah dibincangkan. Bukanlah maknanya langsung tak boleh faham ayat tersebut. Ayat itu boleh difahami berdasarkan ayat sebelum dan ayat selepas dan konteks ayat. Macam contoh ayat istawa, summa stawa al-arsh. Kalaulah berdasarkan pandangan bahawasanya dia termasuk mutasyabihat, tetap penceritaan itu, siyak ataupun konteks ayat dapat fahamkan kita satu perkara secara ijmali, secara jumlah, secara makna am, bahawasanya ayat ini nak terangkan apa. Maka di sini Syekh bagi contoh tentang ayat yang kita sedang bincangkan. Fa inna kullaman qara'a, ni al-ayatah. Zahirnya alif lam tu tak ada. Zahirnya alif lam tak ada. Hanya ayat dia berbunyi fa inna man qara'a ayatal istiwa. Ayat tanpa alif lam. Dan sesungguhnya orang yang membaca ayat istiwa, yafhamu minha, dia akan faham daripada ayat itu apa? Dia akan faham apa? Dia akan faham bahawasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
qadirun ala kulli syai, berkuasa atas segala sesuatu, musaitirun dan menguasai alam, hakimun maha bijaksana, mudabbirun yang mentadbir segala urusan makhluk. Wa mithlu hadzal ma'na la yaskutu anhu salaf. Salaf kalau sekadar nak menerangkan konteks ayat, menerangkan makna secara ijmali bagi ayat, mereka tak diam. Mereka huraikan, mereka akui ayat ini terangkan tentang kebesaran Allah, perihal Allah itu mentadbir, perihal Allah itu bijaksana. Walakinnahum la yanzurun bal la yahmiluna bima wara'ahu. Mereka kalau sekadar menjelaskan mafhum daripada ayat ini adalah menerangkan Allah berkuasa, Allah mentadbir, Allah maha bijaksana, itu mereka sebut. Mereka sebut, tapi lebih daripada itu mereka tidak melihat. Mereka tidak memikirkan, mereka tidak la yahmilun, maksudnya mereka tak tanggungkan makna-makna yang secara terperinci. Wa madhhabus salafi kama waddahahu ahlus sunnati la yastalzimu at-tajsima mutlaqan walidhalika warada an kathirin minhum nafyul kayfi wa kayfu anhu marfu'un wa ghairi dhalika min al-ibarat allati fiha nafyu asli nisbatil kayf ila Allah Ta'ala. Jadi mazhab salaf seperti mana yang telah dijelaskan oleh ahlus sunnah, tidak lazim daripadanya menisbahkan jisim kepada Allah secara mutlak. Oleh yang demikian itu telah datang daripada banyak salaf menafikan kaif. Kita boleh mengambil hujah perbuatan salaf menafikan kaif itu, mereka menafikan tajsim daripada Allah. Contohnya ada dinukilkan daripada sebahagian salaf dengan perkataan begini, wal kaifu anhu marfu', wal kaifu anhu marfu'. Kaif ini diangkat daripada Allah. Tak boleh. Kalau orang dia bertanya soalan kaifah bagi zat, soalan itu tak boleh. Macam contohnya kita tanya soalan lelaki ni kalau dia mengandung berapa bulan. Soalan mengandung berapa bulan tu dia tak boleh. Nak tanya berapa bulan kena isbatkan dulu mengandung. Mengandung ini tidak ditanya soalan kepada lelaki. Bertanya soalan itu menunjukkan orang ni tak faham hakikat lelaki, bahawasanya dia tak mengandung. Jadi orang yang tak faham hakikat Allah, dia akan bertanya soalan kaifah. Tetapi orang yang memahami zat Allah, maka dia tidak akan bertanya soalan kaifah. Macam contohnya orang yang bertanya, siapakah yang mencipta Tuhan? Siapakah yang mencipta ni? Soalan ni tak boleh ditanya kalau mas'ul anhu tu Tuhan. Kalau orang tu tanya juga, maka maknanya dia tak faham apakah maksud Tuhan. Kalau ditanya juga, maksudnya dalam otak dia ada satu bentuk kefahaman yang salah, apakah itu Tuhan. Sebab bila disebut Rabb dengan erti kata sebenar, maksudnya adalah uncreated, sesuatu yang bukan dicipta. Jadi seolah-olah orang yang bertanya siapakah menciptakan Tuhan, dia punya soalan dia bunyi macam ni, siapakah yang mencipta Tuhan yang tidak dicipta oleh sesiapa? Itu kan tanakut. Tetapi kalau dia tanya juga soalan siapakah tu Tuhan, siapa yang mencipta Tuhan, maknanya dia ada satu pemahaman yang tak betul tentang perkataan Tuhan. Kena selesaikan dulu pemahaman tu. Kalau dia dah selesai, soalan tu dah memang tak akan keluar. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh sebahagian salaf, wal kaifu anhu marfu'un. Kaif ni, kaif ni orang tak tanya pada Allah. Dan lain-lain daripada ibarat-ibarat yang di dalamnya ada
unsur menafikan unsur menisbahkan kaif kepada Allah. Pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah Syekh akan bawa bagaimana Mujassimah memanipulasi perkataan Imam Malik. Pada rangkap-rangkap yang berikut, Al-Imam Al-Syekh akan menjelaskan bagaimana Mujassimah memanipulasi perkataan Imam Malik dan mengupayakan suatu bentuk upaya untuk menggambarkan bahawasanya Imam Malik sama seperti iktikad mereka. Ini penting ini. Kalau kita tak tahu dia punya helah dan selok-belok, kita pun akan terperdaya. وَقَدِ ادَّعَى الْمُجَسِّمَةُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَفْهُومَ مِنْ عِبَارَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ لَيْسَ كَمَا مَضَى بَلْ قَالُوا إِنَّ قَوْلَهُ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ أي أن الله استوى واستوى عندهم لها معان استقر وجلس وصعد وقعد ولكل ولكن الاستقرار والجلوس والصعود لها كيفيات متعددة قالوا فالرجل يستوي استواء معينا على الكرسي والفارس يستوي استواء خاصا على فرسه والملك يستوي أي يجلس استواء أي جلوسا خاصا به على العرش وهذا فكل مخلوق له استواءه الذي يختلف عن استواء غيره بكيفية خاصة وكذلك فالله يستوي بالمعاني السابقة أي يجلس ويستقر ولكن كيفية الجلوس والاستقرار والاستواء غير معلومة لدينا لكن يوجد كيفية وصورة وهيئة معينة يستوي بها الله تعالى على عرشه قالوا ولذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول. Jadi kita ingat nak berhenti tapi takut tak sampai nanti. Jadi salah faham. Jadi kita tengok macam mana manipulasi bagi perkataan Imam Malik itu yang dilakukan oleh Mujassimah. Telah mendakwa oleh Mujassimah bahawasanya makna yang difahami daripada perkataan Imam Malik bukanlah macam makna yang telah disebutkan sebelum ni. Bukan macam yang kita tafsirkan. Bahkan mereka berkata, apa maksud al-istiwa maklum? Tengok macam mana mereka tafsirkan. Bawa dulu apa yang mereka tafsirkan, sekarang kita bantah pula bahawasanya tafsiran kamu menyeleweng. Mereka kata apa? Mereka kata bahawasanya perkataan Imam Malik ni, al-istiwa maklum ni, maksudnya Allah istawa. Kalau sekadar mereka kata Allah istawa alal arsh, hatta kalau ada perkataan alal arsh, tak ada masalah. Imam Ghazali pun dalam akidahnya, innahu mustawin alal arsh. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari pun dalam kitabnya Al-Ibana pun mustawin juga. Kalau kamu, sebab itu kita kata, kalau kamu hanya berhenti sekadar menggunakan perkataan istawa alal arsh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi yang pergi tafsirkan istawa makna duduk tu dah kenapa? Kalaulah sekadar menggunakan perkataan istawallah ataupun Allahu mustawin 'alal arsy ataupun annahu mustawin 'alal arsy, tak ada masalah. Tetapi bila mereka kata Allah istawa, maksud mereka, bukan kita kata, bukan kita pandai-pandai tafsirkan maksud mereka, tetapi mereka dengan mulut sendiri, dengan tulisan sendiri memang sebut begitu.
Bukan, maksudnya sebab itu kita kata, kalau dah nisbahkan duduk tu, dalam otak tu akan nisbahkan benda lain. Itu yang Ibnu Taimiyah mengatakan duduk dan sentuh dengan arash. Melakukan mumasah, sentuhan. Jadi istawa ni di sisi mereka, istawa ni di sisi mereka adalah apa? Adalah mempunyai pelbagai makna. Ada makna istaqarra, menetap. Ada makna duduk. Ada makna naik. Ada makna apa dia? Duduk, qa'adah. Jadi mereka kata istawa ini maknanya duduk. Istawa ini maknanya naik. Istawa ini maknanya tetap. Jadi bila kata duduk, dia akan terbit satu lagi. Dia akan terbit apa? Tetapi menetap, duduk, naik, semua ni dia ada bentuk-bentuk dan cara-cara yang berbeza-beza, mutaaddidah, pelbagai. Mereka kata contohnya bila kita kata ar-rajulu yastawi istiwaan muayyanan 'alal kursi. Contohnya ayat ar-rajulu yastawi 'alal kursi. Seorang lelaki beristiwa atas kursi. Jadi kalau kita kata lelaki atas kursi, adalah dia punya cara dia berada di atas kursi tersebut. Kalau kita kata al-farisu, penunggang beristiwa atas apa? Penunggang beristiwa atas kuda. Jadi mereka kata kalau penunggang duduk atas kuda, kan ada satu bentuk cara dia berada atas kuda tu macam mana? Tak sama macam berada atas kursi. Yang berbeza daripada apa? Alladhi yakhtalifu. Ni ada berulang ni. Ibarat ni dia ada berulang. Alladhi yakhtalifu an istiwa alladhi yakhtalifu an istiwa. Tu salah tu. Salah. Istawa alladhi yang kedua tu hazafkan. Istiwa'uhu alladhi yakhtalifu an istiwa'i ghairihi. Itu situ je. Perkataan alladhi yakhtalifu yang kedua tu tak ada. Jadi mereka kata apa? Ni tertinggal pula. Wal malik, tak baca lagi tu, wal malik. Dan bermula raja, yastawi ay yajlisu istiwaan. Jadi kalau raja pula dia duduk atas dia punya singgasana dia dengan satu rupa yang tertentu. Wahakaza, begitulah. Maka setiap makhluk ada istiwanya yang berbeza daripada istiwa selainnya dengan kaifiat yang khasah. Jadi alladhi yakhtalifu kedua tu hazafkan. Jadi setelah begitu, setelah dia sebut mukaddimah macam yang dinyatakan tadi, apa natijahnya? Begitulah juga. Ini natijah yang kita nak hindari ni. Maka begitulah juga Allah Ta'ala beristiwa dengan makna yang disebutkan tadi. Dengan makna yajlisu, dengan makna yastaqirru. Cuma bezanya kaifiat duduk, kaifiat menetap dan kaifiat istiwa tu yang kita tak tahu. Yang selalu kita sebutkan, mereka selalu mengatakan salaf ini taslimul kaifiyah. Duduk tu dah memang zahir dah duduk. Cuma macam mana duduk tu, bentuknya, gayanya, hakikatnya, yang itu kita tafwid kepada Allah. Kaifiat duduk dan istiqrar tak diketahui. Jadi mereka kata maksud Imam Malik al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun ni. Inilah maksud Imam Malik tu. Tetapi didapati. Tapi walaupun tak tahu, tapi kita punya i'tiqad adalah kaifiat tertentu, adalah bentuk tertentu. Tetapi didapati kaifiat, bentuk, rupa yang tertentu, yang duduk dengan rupa tersebut, yang duduk dengan kaifiat tersebut oleh Allah di atas arasnya. Mungkin ada tinggal ni perkataan ni. Yastawi bihallahu
ta'ala ala arsyihi. Qalu, mereka kata lagi, oleh kerana itulah Imam Malik susuli perkataan beliau selepas al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Hakadha fassara al-mujassimatu kalimat al-imam Malikin wa huwa tafsirun ghairu sahihin qat'an wa dhalika lima madha dhikruhu. Jadi beginilah caranya mereka tafsirkan perkataan Imam Malik. Ini tafsiran yang tak betul langsung. Yang demikian itu sebab apa kita kata tafsiran ini tak betul? Sebab yang telah dinyatakan sebelum ini telah berlalu sebutannya. Sebab apa? Kita hujahkan. Kita hujahkan. Wa aidan law kana aslul kayfiyati sabitan lama istahaqqa ar-rajulu as-sa'ilu an yusamma mubtadi'an limujarradi su'alihi an amrin huwa fi nafsihi sabitun ala za'mihim fama alladhi ibtada'ahu fi hadhihi al-halati innahu lam yabtadi' illa as-su'ala an shay'in yadda'una annahu fi dhatihi sabitun wa mujarradul amri wa mujarradu hadha al-amri la yakfi liyartaqiya الرجل إلى المنزلة المبتدعة إلى منزلة المبتدعة وأن يخرج من المسجد أيضا بل كان يكفي أن يقول له الإمام مالك لا يجوز السؤال عن ذلك ولكن الرجل يصبح مبتدعا حقا عندما يثبت شيئا هو في ذاته أصلا غير موجود ويسأل عنه حين ذاك يصبح مبتدعا حقا لأنه أثبت شيئا غير موجود وهذا إنما لو كانت الكيفية أصلا غير ثابتة بل منفية عن الله تعالى فعلى هذا من جاء وقال كيف استوى الله فإنه يكون بسؤاله قد افترض وجود الكيف لله تعالى ويطلب من المسؤول أن يصوره له ويوضحه وهذا هو المبتدع حقا. Jadi di sini terakhir kita nak menyatakan bahawasanya tafsiran kamu terhadap perkataan Imam Malik itu tak betul. Kenapa tak betul? Cuba baca sampai habis cerita kalimah Imam Malik. Sebab dia gini, kita kata, kalaulah memang kaifiat itu sabit bagi zat Allah, cuma tak tahu je bentuk dia macam mana, pasti lelaki yang bertanya itu tak layak, tak berhak, tak sepatutnya dipanggil ahlu bid'ah. Semata-mata dia tanya tentang perkara yang sebenarnya perkara itu sabit di sisi ataupun menurut iktikad mereka. Maksudnya, kalaulah memang kaifiat tu ada pada zat Allah, semata-mata lelaki itu bertanya bagaimana, tak layak lelaki itu dipanggil ahlul bid'ah. Jadi dalam situasi ini, kalau memang betullah kita andaikan sabit, apakah bid'ah yang lelaki ini dah buat? Innahu lam yabtadi', dia tak ada buat apa-apa yang baru, melainkan dia bertanya tentang sesuatu yang mereka mendakwa benda itu memang sabit, iaitu kaifiat. Jadi semata-mata perkara ini, tidaklah lelaki ini menjadi naik ke darajat ahlul bid'ah sampai dia ini begitu Imam Malik marah pada dia dihalau daripada masjid. Bahkan kalau memang di sisi Imam Malik itu kaifiat tu sabit, memang Allah tu duduk, kan? Maka kalau lelaki tu tanya soalan macam tu, memadai Imam Malik berkata kepadanya tak boleh tanya soalan ini. Tetapi bid'ah itu maksudnya Imam Malik dapat mengesani dalam hati orang ni ada iktikad bid'ah. Ada hati orang ni apa? Ada iktikad bid'ah.
Tetapi lelaki ini dia jadi ahlul bid'ah yang sebenar bila dia telah nisbahkan pada dirinya sesuatu akidah, sesuatu asal ni maksudnya akidah yang tak wujud. Dan dia bertanya, macam kita sebut tadi lah, dia bertanya tu sebab ada sesuatu iktikad lah hati dia. Jadi bila dia bertanya itu, ketika itu memang dia ini adalah ahlul bid'ah yang sebenar. Sebab apa? Dia telah nisbahkan kepada Allah benda yang tak ada pada Allah. Barulah betul dia punya cerita dia sampai Imam Malik begitu murka dan marah. Kerana apa? Mengisbatkan pada Allah benda yang tak ada. Memang marah. Memanglah ini dipanggil ciri-ciri akidah bid'ah. Wahada, dan ini hanya saja kalaulah kaifiat itu secara asalnya tak sabit. Maksudnya kaifiat itu yang kita kata orang yang menisbahkan sesuatu yang tak ada pada Allah. Bila itu berlaku, bila kita kata kaifiat itu memang secara asalnya tak sabit bagi zat Allah, bahkan dinafikan daripadanya. Oleh kerana itu, siapa yang dia datang lalu dia bertanya kaifastawallah, daripada perkataan dan soalan dia dah dapat kesan dah. Bila dia tanya soalan begitu, fa innahu yakunu bisualihi, jadilah orang ni dengan soalannya tadi dia telah mengandaikan iftarada, dia telah mengandaikan adanya kaifiat bagi Allah. Iktikad tu dah memang ada, dia nak lebih lagi daripada tu. Macam orang Bani Israel lah, arinallaha jahrah. Dia boleh mengandaikan Allah ini macam benda-benda yang boleh dilihat. Sebab tu diminta tu daripada Nabi Musa. Maka Allah nak ajar mereka, Allah ni bukan macam makhluk yang kamu nak minta macam ni. Allah ajar mereka. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqah. Dan mereka meminta daripada orang yang mereka tanya itu untuk gambarkan, untuk jelaskan. Inilah yang dipanggil perbuatan bid'ah. Okey, kita ada lagi 2 muka surat insya-Allah esok. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. InsyaAllah pagi Jumaat esok kita akan kalau tiada apa-apa, kita akan khatamkan bacaan kita ini. Hari Jumaat, hari barakah. Esok akan dibawa pula. Tadi dibawa bagaimana manipulasi bagi perkataan Al-Imam Malik. Kemudian akan dibawa pula tentang apa? Tentang riwayat. Riwayat mana yang sebenarnya? Adakah wal kaifu majhulun ataupun wal kaifiyatu majhulatun ataupun wal kaifu ghairu ma'qulin? Sebenarnya seperti mana kita dah jumpa dalam syarah Zarruq, riwayat wal kaifu ghairu ma'qulin, riwayat ini lebih aula, riwayat ini lebih rajih, riwayat ini lebih sahih. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah yang esa pada zatnya, Allah yang esa pada sifatnya, Allah yang esa pada perbuatannya. Dialah yang tunggal pada zatnya, dialah tunggal pada sifatnya, dialah tunggal pada perbuatannya. Tunggal dalam erti kata yang sebenarnya ditafsirkan laisa kamitslihi syai'un, tunggal dalam semua aspek dan semua segi, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allahus samad, hanya senya Allah menjadi tempat rujukan, Allah menjadi tempat perlindungan, Allah menjadi tempat meminta bantuan, Allah menjadi tempat rezeki kepada bukan manusia sahaja, bahkan setiap makhluk menumpang kepada Allah sekira-kira kalau satu detik
mereka terlepas daripada kudrat Allah, mereka terlepas daripada imdadullah, maka hancur dan binasalah mereka. Lam yalid, tidak beranak ia, tidak beranak ia, dan tidak diperanakkan. Kalaulah dia itu diperanakkan, maka dia itu baharu. Kalaulah dia itu mempunyai anak, maka dia mempunyai sifat memerlukan. Allah itu bersifat qayyum, yang berdiri sendiri, yang qadim, yang bukanlah baharu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu yang setara dengannya. Dan ayat ini menjelaskan sifat Allah Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita akidah yang sebenar, mematikan kita dengan akidah yang sebenar, menjadikan kita ahlu la ilaha illallah, membangkitkan kita di hari kiamat sebagai ahli la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.